Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini PRK Dun Mahkota di Johor dijalankan. Namun demikian, penganalisis politik mengatakan bahawa kemenangan akan ditentukan oleh jumlah peratusan pengundi yang akan turun hari ini. Nampaknya apa yang sedang berlaku menjadi satu igawan yang ngeri buat Barisan Nasional UMNO. Manakan tidak, diharapkan pengundi yang turun berduyun-duyun, tetapi nampaknya sekitar jam 2 petang sekarang ini, mengikut laporan, dinyatakan bahawa baru 38,53% pengundi yang turun mengundi di PRK Nenggiri. Apa sudah jadi? Mungkin sebabnya ialah kerana protes daripada undi Cina. Adakah para pengundi Cina di Dun Nenggiri, di Dun Mahkota sedang protes terhadap Akmal Saleh? Bolehkah dianggap kekalahan Dewan Undangan Negeri Mahkota terhadap kerana protes, kalau berlaku protes daripada undi Cina, mungkin disebabkan oleh tindakan Akmal Saleh dalam kes isu menghina Teresa Kok dipanggil sebagai Nyonya Tua? Kalau ini benar berterusan sehingga lewat petang, pukul 6 petang ini, nampaknya ada harapan mungkin Perikatan Nasional boleh mendapat kemenangan yang tidak dijangka-jangka. Seperti kata penganalisis politik dan pengulas politik, mereka kata mereka ialah underdog. Perikatan Nasional ialah underdog. Tapi dengan kenyataannya sekarang, tepat pukul 2 petang, baru 38,53% keluar mengundi. Adakah undi Cina protes? Adakah mereka protes seperti yang berlaku dalam PRK baru-baru ini? Dan untuk pengetahuan anda semua, apabila undi kaum Cina protes, maka besar kemungkinan 35% undi daripada kalangan Cina itu tidak akan dapat diperoleh oleh Barisan Nasional UMNO. Dan kalaupun mereka menang, itu adalah satu perkara yang mungkin adalah yang tidak dijangka sama sekali. Menurut satu komen daripada netizen di ruangan komen di Malaysia kini, peratus undi yang rendah kerana rakyat dah meluat. Kedua-dua parti tak boleh diharap, tak boleh pakai. Kita tunggu dan lihatlah siapa saja yang bernasib baik akan menang, kata Tok Mudim. Saudara, apa pula keputusan daripada anda? Apa pula pendapat anda semua? Adakah Barisan Nasional UMNO akan menang? Atau adakah Perikatan Nasional akan mampu meraih kemenangan? Saudara-saudara sekalian, tepat pada pukul 2 petang ini, baru 38,53% turun mengundi. Ini ialah rekod baru sebagai penganalisis politik bebas. Saya kali pertama mendapat peratusan serendah ini tepat jam 2 petang selepas dibuka proses pengundian. Bermakna memang besar kemungkinan akan ada kejutan besar dalam PRK itu nanti. Ikuti terus ulasan dalam Nazilin Unity. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. PN takut bersatu, PAS berpecah jika kalah mahkota. Sejauh mana perkara ini menjadi kebenaran, yaitu kalau PN kalah, bersatu kalah di PRK, Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota, adakah kemungkinannya Perikatan Nasional akan berpecah? PAS akan tinggalkan bersatu seorangan diri. Sejauh mana itu akan berlaku? Sebenarnya ada benarnya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puad Zarkasi mendakwa Perikatan Nasional mula berasa takut dua komponen utama gabungan itu, yaitu Bersatu dan PAS, akan berpecah sekiranya kalah teruk di PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota. Siapa yang akan meninggalkan siapa? Ada yang meramalkan bahawa mungkin PAS yang akan meninggalkan Bersatu, atau Bersatu yang mungkin akan meninggalkan PAS. Kali ini PN mati akal nak main isu ekonomi. Ini kali pertama kempen PN, Perikatan Nasional, tiada hala tuju, kata Puan. Anwar Musa, jurucakap PAS, memuji-muji kerajaan Johor. Kini Perikatan Nasional hanya mengharap majoriti BN tidak melebihi majoriti lalu, dan kalau boleh
tidak melepasi angka 10,000. Paling PN takut, mahkota jadi Tanjung Piai 2.0. Giliran Bersatu dan PAS pula pecah, katanya dalam hantaran Facebook hari ini. Speaker Dewan Undangan Negeri Johor itu juga berkata, pemimpin Bersatu Mohamed Azmin Ali keseorangan di PRN Dewan Undangan Negeri Mahkota. Dakwanya ini selepas PAS selaku komponen PN telah menjauhkan diri dalam PRK itu. Tinggal hari ini saja lagi baki kempen. Hanya Azmin nampak bersungguh-sungguh. PAS jelas menjauhkan diri, kata beliau. Azmin terkial-kial mencari isu, kata Puad lagi. Untuk rekod, PRK Tanjung Piai pada tahun 2019 disebut sebagai permulaan perubahan politik yang menyaksikan pentadbiran PH tumbang apabila Bersatu berpaling tadah, menubuhkan kerajaan baru bersama PAS dan UMNO melalui langkah Sheraton pada Februari 2020. Saudara-saudara sekalian, apakah ini akan menjadi titik tolak kepada bermulanya perpecahan PN dan bercerainya Perikatan Nasional, yaitu PAS dan Bersatu? Saudara, untuk makluman anda semua, pada PRK pilihan raya yang lepas, Barisan Nasional telah memenangi kerusi untuk DUN Mahkota P152N29 ini, yang mana telah pun dimenangi oleh Barisan Nasional Sharifah Aziza binti Said Zain dengan majoriti 5.166 dengan undi berjumlah 16.611. Manakala di tempat yang kedua menghampiri, yang paling hampir dengan BN ialah calon Pakatan Harapan daripada Pakatan Harapan Muhammad Taqiyuddin bin Ceman dengan jumlah undi 11.445. Manakala Perikatan Nasional Muhammad Nur bin Lingan hanya mampu mendapat 7.614 undi saja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bersatu memang parti serpihan UMNO yang lupa daratan, kata pengulas politik. Ada juga pengulas politik kata parti Bersatu adalah parti yang paling tidak tahu arah tuju hendak kemana lagi. Ini apabila satu lagi pendedahan daripada Khalid mengatakan bahawa selepas 22 bulan UMNO masih setia dengan PH, bukan macam Bersatu. Ini merujuk kepada perbuatan khianat parti Bersatu bersama Pakatan Harapan 2018 yang lalu, yang mana selepas hanya 22 bulan Bersatu dah tak tahan lagi, Bersatu dah tak tahan lagi tak berkuasa, akhirnya lakukanlah langkah Sheraton. Sehingga sekarang kesan langkah Sheraton itu masih lagi menghantui negara kita. Lepas 22 bulan, UMNO lebih baik berbanding Bersatu kerana masih setia bersama dengan PH. Kalau Bersatu pula lepas 22 bulan dah pun lakukan khianat. UMNO sudah membuktikan bahawa ia rakan setia kepada Pakatan Harapan PH dan tidak seperti Bersatu, kata pengarah komunikasi amanah Khalid Samad. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu malam tadi mengakui mungkin ada penyokong PH yang masih belum selesa sepenuhnya dengan Barisan Nasional BN. Bagaimanapun katanya, Pakatan Harapan PH berterima kasih kepada Barisan Nasional kerana memilih untuk membentuk kerajaan bersama-sama dan bukannya bersama Perikatan Nasional PN. Sudah 22 bulan, UMNO tak khianat. Kalau dengan PN sekarang ini, 22 bulan dah mulalah goyang. Tapi setakat ini, UMNO membuktikan mereka merupakan rakan yang setia. Katanya pada ceramah di Kampung Masjid Lama di Kluang.
Dia merujuk kepada langkah Sheraton pada tahun 2020 yang membawa kepada kejatuhan kerajaan pimpinan PH selepas bersatu meninggalkan gabungan itu dan membentuk pakatan baru bernama Perikatan Nasional PN dengan kawin baru lagi dengan isteri barunya iaitu PAS selain bekerjasama dengan BN. Bersatu pada waktu itu sudah pun berpoligami, masuk meminang PAS dan Barisan Nasional. Khalid berkata, kerjasama BN dengan PN pada masa itu telah menghasilkan peranan Perdana Menteri untuk UMNO Ismail Sabri Yaakob. Semasa BN bersama PN, UMNO menjadi Perdana Menteri. UMNO tahu bahawa bersama PH ia tidak akan menjadi Perdana Menteri, kata beliau lagi. Dia juga mendakwa bersatu mendalangi langkah Sheraton supaya Presiden parti itu, iaitu Muhyiddin Yassin, boleh menjadi Perdana Menteri. Yang akhirnya netizen dan pengulas politik, penganalisis politik juga memberikan cop kepada Perdana Menteri sebagai Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri yang gagal, dan Perdana Menteri PDF, serta Perdana Menteri yang telah pun menggantung parlimen saat darurat. PN, khususnya Bersatu, adalah parti khianat, pengkhianat, kata Khalid. Kami membentuk kerajaan sebelum ini dan kemudian 22 bulan kami dikhianati. Muhyiddin mahu menjadi Perdana Menteri, kata beliau lagi. Khalid berkempen untuk calon PRK Mahkota bagi Barisan Nasional Syed Hussein Syed Abdullah. Syed Hussein akan menentang calon PN Muhammad Haizan Jafar untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Johor itu esok. PRK itu diadakan berikutan kematian penyandang UMNO Sarifah Aziza Syed Zain pada 2 Ogos lalu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.